Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita teruskan lagi malam ini dengan menyambung pengajian kita daripada Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Kita pada sifat yang mukhalafah lil hawadith. Kita berhenti semalamnya pada qauluhu bila wasitatin. Kita baca kalam Imam Al-Hududi kat tepi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. وأفعاله ليست كأفعال المخلوقات حادثة مكتسبة بل هو الخالق للكائنات بلا واسطة ولا معين. Dan perbuatan Tuhan itu tidak seperti perbuatan makhluk, yakni tidak baharu yang diusahakan. Bahkan Allah itulah al-khaliq lil kainat, pencipta bagi sekalian makhluk, bila wasitah, yang dia cipta tanpa ada perantara, wala mu'inin, tanpa ada pembantu, laisa kamithlihi syai'un, tiada seumpamanya sesuatu, wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kata Muhasyir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin. Qauluhu bila wasitatin. Allah Ta'ala cipta makhluk ini tanpa perantara. Qauluhu bila wasitatin itu. Qauluhu tu ihtiras. Nak membuat keluar, nak mengeluarkan an fi'lil abdi, daripada perbuatan hamba. Kenapa? Fa'innahu, kerana perbuatan hamba ni biwasitatin, berlaku dengan wasitah, dengan perantaraan. Kal kitabati, seumpama kitabah, tulis, perbuatan menulis tu, allati biwasitatil qalam, hanya kita mampu menulis dengan apa? Dengan pen, dengan pena. Baru boleh ada tulisan. Nampak tak? Kena dengan pena, dengan ada alat penulis. Contoh orang kata, dan Imam Syafi'i ambil jari je tulis dengan air liur. Tu tangan jari tu alat tu. Jari yang diguna tu. Kalaulah orang buat iktiraf, dia kata, kaifa yakunu dhalika? Wa qad hukiya an Imam Syafi'i annahu kana yaktubu bi isbi'ihi. Tak? Ma'a wariqihi, ditulis dengan jari dan juga air liur. Dia kata jari tu alat lah. Jari tu alat. Jadi nak membuat perbuatan menulis tu menggunakan alat. Nampak tak? Sama tak kita tulis atas tanah. Kita lakar atas apa? Atas tanah, atas pasir. Guna alat, alat jari tu. Jadi perbuatan Tuhan tidak dengan ada wasitah. Adapun makhluk biwasitatin, kan kitabati allati biwasitatil qalam. Fa asyara bidzalika, dan mengisyaratkan musannif dengan demikian itu, dengan katanya itu, ilal mukhalafati, kepada mukhalafah baina ta'thir, perbezaan antara at-ta'thir alladhi huwa fi'lullah wa baina fi'lil 'abdi alladhi yaftaqiru ilal alah. Nak buat perbezaan
antara taksir yang memberi kesan, terkesannya sesuatu yang mana itulah perbuatan Tuhan dengan perbuatan hamba yang mana perbuatan hamba tu berajak kepada alat. Jadi kata biwasitah tu nak tunjuk bahawa ada beza antara perbuatan Tuhan dan perbuatan hamba. Wa yuhtamalu, dan boleh ihtimal juga annahu raddun ala man yaqulu innal asbaba al-'adiyata tu'athiru fima qaranaha biquwwatin auda'aha Allah Ta'ala fiha. Dan boleh diihtimal juga bahawa musannif mengkehendaki dengan katanya bila wasitah itu untuk merot, untuk membangkang, menolak kepada orang yang mengatakan, golongan yang beriktikad dan mengatakan bahawa asbab adat itu memberi kesan pada perkara yang menyertainya. Yang memberi kesan tu asbab tu. Asbab adat itu. Perbuatan kita itulah yang memberi kesan. Tapi dengan apa? Biquwatin. Walaupun perbuatan kita memberi kesan, tapi dengan sebab ada kekuatan, ada kudrat, ada kuwah yang Tuhan simpan padanya. Pada asbab tadi. Sebab tu jadi. Nampak? Jadi pada benda-benda itu Allah letak kekuatan. Allah letak power yang Tuhan simpan yang menyebabkan boleh memberi kesan kepada orang lain. Jadi di situ dia kata yang taksir itu, kuwah itu, kuwah muda'ah. Kuwah muda'ah ini yang memberi kesan, memberi taksir. Dia ini taksir. Tapi kuwah muda'ah ini Tuhan cipta. Ni Allah Ta'ala cipta. Allah yang cipta dia. Jadi hak ni yang tidak menyebabkan tidak kufur lagi. Sebab apa? Sebab dia kata walaupun yang memberi kesan tu kuwah muda'ah, tapi hakikatnya kuwah muda'ah tu Tuhan cipta. Tapi pandangan ni salah lah. Kenapa salah? Antaranya lah. Sebab dia bila i'tikad gitu, seakan-akan Tuhan nak menjadikan kesan tu, taksir kepada ada asar terkesannya itu, menyebabkan Tuhan perlu buat lu kuwah muda'ah. Padahal Allah Ta'ala boleh langsung. Boleh secara langsung, tanpa ada asbab itu, Tuhan boleh buat terus kepada asar ni. Dah kenapa Tuhan buat kuwah muda'ah? Itu hikmah yang Tuhan letak. Sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu sunnah Allah Ta'ala. Fitratullah. Itu fitrah Allah Ta'ala. Itu sunnah Allah Ta'ala. Yang Tuhan letak, yang mana Allah Ta'ala mengikat sesuatu tu berlaku dengan asbab. Quwwah muda'ah. Nampak? Jadi, sebab itu, ahli sunnah wal jamaah dia kata, quwwah muda'ah ni bukan yang memberi kesan. Sebab, kalau kita kata gitu, maka seakan-akan Allah Ta'ala bila nak menjadikan satu asar, dia perlu buat perantara dulu. Buat perantara untuk menghasilkan kesan. Padahal, tidak pada akalnya Allah Ta'ala boleh buat secara langsung. Nampak? Jadi di sini dia kata, sebahagian mengatakan asbab adiyah itu yang memberi kesan pada perkara yang mengiringinya, tapi dengan quwwatin auda'aha Allah yang Tuhan letak padanya. Fiha. Karrai. Seperti menghilangkan dahaga. Seperti menghilangkan dahaga. Pada apa? Tuhan letak pada air. Tuhan letak pada air. Nampak? Biwasitatil ma', dengan perantaraan air. Jadi orang yang dahaga, nak hilang dahaga tu, cara apa? Caranya ialah dengan cara minum. Dengan cara minum. Jadi contohnya karrayi biwasitatil ma', seumpama menghilangkan dahaga tu. Arrayi biwasitatil ma', seumpama hilang dahaga itu dengan perantaraan air. Washibai, dan kenyang itu biwasitatit ta'am, dengan perantara makanan.
Jadi makan itulah yang menyebabkan kenyang. Air itulah, makanan itulah yang menyebabkan kenyang. Air itulah yang menyebabkan hilang dahaga. Tuhan letak kekuatan. So kira lah bahasa apa, khasiat ke, kekuatan ke apa, nama serupalah. Dah tak boleh sebut ke, masalah sebut masalah lain, masalah i'tiqad. Masalah kita kata bahagian daripada sumber-sumber alam ada khasiat. Ada dia punya kelebihan. Ada dia punya nutrisi dan seumpamanya. Itu tak ada masalah. Dan benda itu tidak mencacatkan akidah. Kerana apa? Yang naknya ialah hak dalang tu. Akidah dalam kita tu. Adakah benda itu yang memberi sembuh, memberi kebaikan, memberi kekuatan? Tidak. Maka bila kita i'tiqad tu tak ada masalah lah kalau kita nak mengisbat kata sebut di mulut bahawa benda ini ada khasiat. Sebagaimana orang kata tumbuhan ini, tongkat ali ada khasiat. Pakcik Fatimah ada khasiat. Ulang-ulang ada khasiat. Tak ada masalah. Cumanya dalam hati i'tiqad itu, benda itu bukanlah yang menjadikan seseorang itu dapat khasiat tersebut. Habis. Wa ghairi dhalika, dan selain daripada demikian itulah, contoh-contoh lain samalah. An-naru muhriqah, api membakar dan seumpamanya. Qauluhu wala mu'inin. Tidak, Tuhan buat itu tidak dengan ada pembantu. Apa maksud? Yuhtamalu, diihtimal annahu atfu tafsirin. Annahu atfu tafsirin, bahawa qauluhu itu atah tafsir. Qauluhu wala mu'in atah tafsir. Dia mentafsirkan kepada yang sebelum tadi. Sebelum tadi kata apa? Wasitah. Wasitah tu apa? Yakni penolong. Jadi boleh diihtimal ataf mu'in, atah wala mu'in ke atas bila wasitah itu atah tafsir, yuhtamal. Kemudian ala ma qablahu fa fihi ma marra, maka begitu apa yang telah lalu lah. Kritikan iraq yang telah sebut dululah kalau kita katakan di atah tafsir. Wa yuhtamal, dan diihtimal juga annahu atfun mughayirun, atah yang mughayir. Atfu mughayir, atah yang berbeza. Nampak tak? Atah bukan tafsir. Tafsir ni dia nak menerangkan benda yang sama je, bukan benda baru. Ni mughayir, atah benda yang berlainan. Wa yakunu raddan, maka maksud apa? Bila wasitah satu perkara, wala mu'in tu satu perkara lain. Mughayir. Wa yakunu raddan, bila begitu dia itu rad kepada raddan alal qaulil ustaz Abi Ishaq al-Isfirayini ala ma nuqila anhu. Ini nak merakkan kepada Ustaz Abu Ishaq Isfirayini atas apa yang dinukilkan daripadanya. Wa in kana bari'an minhu, walaupun beliau itu terselamat, terlepas daripada apa yang dinukilkan tu. Apa nukilan dia? Kita baca dulu. Yang dinukilkan manukila tu manukila anna fi'lal 'abdi kal harakati waqi'un bimajmu'i qudratayillahi wal 'abdi ala sabilil khalqi. Jadi ini kalam yang dinisbahkan kepada Ustaz Abu Ishaq Isfirayini. Perbincangan ni kalau kita baca bab al-af'alul ibad, bab al-kasbu, yang akan bincang lah. Ada pandangan Qadhi Abu Bakar Baqillani, ada pandangan Ustaz Abu Ishaq Isfirayini, ada pandangan Imam Haramain. Jadi yang tu yang kita sebut pandangan-pandangan yang dalam Asy'ariyah sendiri, dan juga campur dengan pandangan Maturidi pada masalah huraian nazariyatu al-kasb. Apakah teori kasbun di sisi Ahlussunnah wal Jamaah? Maka dinukilkan pandangan Ustaz Abu Ishaq Isfirayini. Dia kata apa? Dia kata perbuatan hamba seperti harakah, pergerakan kita. Kita gerak itu berlaku dengan berhimpun dua kudrat. Qudratun qadim wa qudratun hadithah ala sabilil khalqi, atas jalan cipta. Dengan maksud apa?
Jangan maksud nak berlaku satu fi'lun. Ni fi'lun ikhtiari. Berlaku tu dengan kudrah Allah Ta'ala dan kudrah hamba. Tapi dua-dua ni beri kesan. Kedua-duanya beri kesan. Makna tak jadi dengan kudrah Tuhan saja. Kalau kudrah Tuhan saja dia fi'lun ittirari. Ni fi'lun ikhtiari. Jadi seakan-akan syarat untuk fi'lun ikhtiari mesti ada kudratullah, mesti ada kudratul abdi dan kedua-duanya mu'athirani, memberi kesan belaka. Kesan memberi kesan belaka. Nampak? Kalau kudrat Tuhan saja, hak tu af'al ittirariyah lah, perbuatan luar kawal. Perbuatan ikhtiari berhimpunan dua kudrat, yang mana dua kudrat itu ada kesan belaka. Jadi nampak macam kudrat Tuhan ni di sini ada pertolongan lah ni. Ada bantuan. Ada saingan. Ada regu lagi. Ada regu dengan kudrat Tuhan. Jadi hak ni yang dinukilkan ni. Ni jadi musannif kata wala mu'in ni boleh jadi nakrak kepada perkataan Ustaz Abu Ishaq yang dinukilkan daripadanya. Ni dinukil ni. Sebab itu musannif kita Syekh Syarqawi kata wa in kana bari'an minhu, ay wa in kana al-ustaz bari'an minhu, walaupun beliau jauh sekali, dia terlepas daripada pandangan itu. Makna atas husnuzan, dan itulah yang kita i'tiqadkan bahawa pandangan itu sebenarnya bukan pandangan Ustaz Abu Ishaq Al-Firaini, walaupun dinisbah kepada dia lah. Tapi memang banyak nisbah pada dia. Tapi atas dasar kita para ulama dengan ulama pula kibar Asy'ariyah ni. Ustaz Abu Ishaq Al-Firaini kibar Asy'ariyah. Kalau pandangan gini ni berat juga ni. Makna nak berlaku kudrat Tuhan kena campur kudrat hamba tu. Ada tak boleh bertunggalang. Makna ada mu'in, ada benda yang regu situ. Berserta tu. Jadi situ tidak berlaku wahdaniyah situ. Tidak berlaku keesaan pada penciptaan. Sebab ada benda lain yang tolong sekali. Jadi sebab itu dia kata wa in kana bari'an minhu. Nampak? Jadi para ulama Asy'ariyah ni benda yang tidak sabit secara sahih lah, walaupun itu dinukilkan. Maka moga-mogalah, moga-moganya perkataan itu tidak betul dan Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Firaini berlepas diri daripadanya, ataupun boleh jadi itu pandangan awalnya dia tarik balik dan seumpamanya. Tidak kisahlah siapa tu, coba dari segi amanah ilmiahnya musannif sebut bahawa ini dinukilkan kepada Ustaz Abu Ishaq. Tapi pada i'tiqad kita menyangka bahawa beliau berlepas diri daripada i'tiqad, kerana i'tiqad ni i'tiqad yang salah. Apa pandangan yang kita nak fokus tu? Pandangan mengatakan bahawa perbuatan hamba yang ikhtiari berlaku dengan himpunan dua kudrat. Kudrat Allah dan kudrat hamba ala sabilil khalqi, atas jalan ciptaan. Ada pun ahli sunnah dia kata menyertai tu bukan atas jalan khalq. Hak khalq mai kat Tuhan je. Hak ni menyertai dengan maksud mujarradu iqtiran sahaja, tak ada kesan. Boleh habis. Apa maksud ala sabilil khalqi? Ai ta'allaqa bihi kudratan, bertakluk dengannya dua kudrat. Khalqan, bukan khalaqa pula. Khalqan wa ijadan, akan sebagai penciptaan dan mengadakan. Jadi kudrat Tuhan pun cipta, kudrat hamba pun cipta. Tapi dia tak boleh bertunggalang. Kudrat hamba seorang tak jadi. Nampak tak? Kudrat hamba seorang tak jadi. Jadi kadang benda gini kita fikir-fikir tak boleh jadi jugalah kalau orang baca berkaitan dengan nazariyah al-kasbu, huraian teori kasab ini, teori usaha perbuatan ikhtiari hamba ni. Kalau dia salah faham, dia akan bawa fahaman gitu. Dia kata capu. Makna perbuatan hamba pun buat, perbuatan Tuhan pun buat. Hamba seorang tak boleh buat kecuali dengan izin Allah Ta'ala buat. Jadi benda tu tak kenalah dengan jadatut tariq, jalan yang lurus ahli sunnahnya, tidak. Perbuatan hamba tidak buat secara khalqan wa ijadan. Dia bukan secara khalqan wa ijadan, bukan sebagai mencipta dan mengada, bukan. Tapi di sisi hak pandangan ni dia kata gitu. Kedua-dua kudrat itu ta'allaqa bihil kudratan, bertakluk dengan harakat ataupun perbuatan hamba tadi,
secara penciptaan dan ijadan. Okey. Fa bihadza li'tibari, maka dengan diiktibarkan ini, tengok kat sini, maka wujidalahu ta'ala mu'inun lah. Maka di sini boleh kita kata Tuhan tu ada pembantu, ada penolong ala khalqil fi'li, atas menciptakan perbuatan. Dalam masalah ni, kalau kita ikut teori hak ni, huraian ni makna perbuatan af'al ikhtiari, Tuhan buat seseorang saja tak jadi, kena ada kudratul abdi, baru jadi fi'lul ikhtiari. Tu tak betul lah. Apa situ? Maka adalah bagi Tuhan mu'inun ala khalqi fi'li wa huwal abdu, wala syubhata fi butlanihi, dan tak ada syubhah lagi bahawa ini batil, sesat. Orang kata gini ni, tak boleh ni. Sesat yang jelas-jelas. Kerana menyekutukan perbuatan Tuhan dengan perbuatan hamba. Nampak? Sebab itu kata sesat jelas-jelas. Sebab itu mustahil kata benda ini boleh keluar daripada orang yang seumpama Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini. Habis. Kemudian, qauluhu laisa kamithlihi syai'. Kemudian dibuat datangkan dengan ayat Quran. Laisa kamithlihi syai'. Ni juga apa nama ni? Ayat ni biasalah menjadi hujahnya. Tiada seumpamanya sesuatu. Okey, perkataan laisa kamithlihi syai' itu. U'turida, diiktirad. Diiktirad kan ni bukan iktirad ayat Quran ni. Nampak tak? Mari puak-puak jenis dak erti bahasa ni kata musannif iktirad ayat Quran. Bukan iktirad ayat Quran ni, iktirad pada pemahaman, penafsiran. Nampak tak? Jadi ini bahas ilmiah. Bahasa ilmiah. Jadi kalau bahasa kasar ke, budak-budak lagi tepi lah maksudnya. Budak-budak Wahabi ke hak jenis tu, nak masuk ke langgar juga, lagi tepi. Dah usah masuk. Nampak tak? Ni pasal ulama' dia bincang tentang makna bagi lafaz, makna bagi kalimah. Jadi kalau kata gini, apa iktirad dia? Dan apa jawapan dia? Okay, habis. Qauluhu laisa kamithli syai'un itu u'turida, diiktirad bi annal kafa, bahawa kaf pada kamithlihi itu bimakna mithlin, dengan makna mithl. Kaf kan haraf tashbih. Apa maksud kaf? Kaf seumpama. Ai mithlu, kaf dengan mithl sama lah. Maka fayakudu mafadul ayah, maka menjadilah mafadul ayah. Mafad ni makna kefahaman ayat, ataupun faedah ayat, kefahaman. Jadi faham ayat tu kat mana? Kefahaman ayatnya laisa mithlu mithlihi syai'un, laisa mithla, baca laisa mithla mithlihi, laisa mithla mithlihi syai'un, tiada. Ni takdim takhir tu, laisa kamithli syai'un, ai laisa syai'un kamithlihi. Jadi syai'un ni isim laisa muakhar. Kamithlihi jar majrur ni kan muta'alliqun, dia itu dengan mahzuf, dia itu jadi khabar laisa. Jadi laisa mithla mithlihi syai'un, tiada sesuatu seumpama Tuhan. Tiada sesuatu yang serupa dengan seumpama Tuhan. Mithla mithlihi. Jadi pergi ke belakang tu untuk untuk mentakmimkan penafian, untuk mengumumkan nafi. Laisa kamithlihi syai'un, tiada seperti seumpama Tuhan sesuatu pun. Tak ada sesuatu pun yang seperti seumpama Tuhan. Kalau ikut seperti tak, jadi kita ubahlah sikit, takut jadi bertukar. Seperti seumpama Tuhan. Kalau seperti Tuhan, dua kali seperti, jadi takut kita jadi pening pula. Kita ambil tukar hak pertama, sebab seperti seumpama bahasa Melayu lebih kurang, tak? Tiada yang seperti seumpama Tuhan sesuatu pun. Maka begitu apa maksud? Betul ke maksud gitu?
mafadul ayah bila kita kata kaf dengan makna misi, maksud dia gitulah. Sebab kaf ni kita tukar ke misi. Misi dah jadi laisa mithla mithlihi syai'un. Wa huwa khilaful maksud. Itu menyalahi maksud. Alladhi huwa nafyu mithlihi ta'ala. Maksud daripada ayat nak menafikan mithil. Nak menafikan yang serupa dengan Tuhan. Nak nafikan yang serupa dengan Tuhan. Jadi sini dia menafikan seperti yang serupa je. Seperti yang serupa dengan Tuhan. Tidak jawab lagi, jawab bawah ni. Jadi di sini, terjawab dululah kot ni. Jadi di sini seakan bila kata tiada yang seperti seumpama Tuhan. Seperti seumpama Tuhan. Dah seumpama Tuhan ada tak? Faham secara zahir macam ada lah. Sebab yang nak dinafikan yang seperti seumpama Tuhan tu. Hak tak ada. Faham tak? Ni kalau hak biasa dah ni jelas lah. Katakanlah Tuhan. Ni mithil. Ni seumpama Tuhan. Seperti seumpama Tuhan mithil lain pula. Jadi hak ni tak ada. Hak ni tidak nafi hak ni. Dia nafi yang seperti seumpama Tuhan. Seperti seumpama Tuhan. Hak ni nafi. Hak ni tak nafi. Apa tak? Tapi hak tu ke maksud? Bukan maksud tu. Yang nak dinafikan hak ni. Sebab itu dia kata, kalau kita katakan dengan makna misik, jadilah mafadul ayah, maksud atau reti pada ayat itu, laisa mithla mithlihi syai'un. Tiada seperti seumpamanya sesuatu. Wa huwa khilaful maksud. Itu menyalahi maksud yang dikendaki. Bismillah. Alladhi huwa nafyu mithlihi ta'ala, iaitu menafikan yang serupa dengan Tuhan. Satu. Itu i'tiraf pertama. Wa aidan, yang kedua, fal ayatu tadullu hina idzin, ayat menunjukkan pada ketika itu, ai hina idz fussiral kafu bima'na al-mithli. Hina idzin, ya hina idz fussiral kafu bima'na al-mithli. Jika ditafsirkan kaf dengan makna misal. Jadi ayat tu menunjukkan ala ithbati mithlin, atas mengisbatkan misil bagi Allah Ta'ala. Ni macam gini. Sebab hak nafi ni, yang tiada yang seperti seumpama Tuhan. Seperti. Seumpama. Jadi hak nafi seperti, seumpama ada. Seakan faham gitu. Wahuwa muhalun, dan itu mustahil. Nampak tak? Itu i'tiraf dia. Wa ujiba, ni baru nak jawab. Wa ujiba, dan dijawab an zalika, daripada demikian itu, bi anna bi umurin, bi umurin, dengan banyaklah. Jawapan sini banyak. Jawapan di sini banyak. Kalau buka pada tafsir ayat ni pun banyak ulama bincang sini. Minha, antara jawapan bagi i'tiraf tadi. Minha annal kafa zaidatun. Kaf tu zaidah. Kaf tu zaidah. Kaf itu tambahan sahaja. Sebut zaidah tu pada istilah nahwu panggil kaf zaidah lah. Dia tidak ada memberi makna lain kecuali makna takkid saja. Zaidah. Tapi kalau ayat Quran ta'adduban dari segi adabnya, kita tak sebutlah zaidah. Sama juga. Ayat-ayat lain ba zaidah dalam Quran orang panggil harfu waslin ataupun takkid, harfu takkid. Kita tengok pada makna lah. Kalau dia makna mentakkidkan harfu takkid. Kalau tak ada makna harfu waslin, haraf wasal. Orang tak panggil zaidah sebab zaidah ni apa maksud zaidah? Tambahan. Tambahan maksudnya kalau tak ada dia pun tak apa. Tapi ayat Quran kalau tak ada dia ada tak apa ke? Tak boleh. Buang sehuruf tak jadi. Haram. Sebab itu tak boleh nak panggil zaidah. Sebab tidak ada yang zaid, tidak ada yang tambahan atas Al-Quran tu, tak boleh. Tak ada benda huruf yang mana tambahan saja-saja, kalau tak ada pun tak apa. Tidak. Dia setiap huruf ada maknanya. Sebab itu ta'adubannya dia panggil apa ni? Dalam nahwu lah ni tak. Antaranya ramai ulama nahwu dia kata kalau bernisbah bagi ayat Quran, kita
panggil haraf wasal ataupun haraf takkid. Bukan zaidah. Sebagai kita i'rab lafzul jalalah juga. Lafzul jalalah bila duduk tempat mansub. Tak? Bila duduk tempat mansub, apa nama ni? Contoh bila duduk tempat mansub kata ra'ait, apa nama ni? Mana kata? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ra'aitullaha. Tak, fil manam contohnya. Aku melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Jadi Allah itu, kita tak boleh i'rab Allah tu maf'ulun bih yang kena buat. Adakah Tuhan ni kena buat? Jadi dari segi adatnya tak betul. Tak betul. Walaupun dari segi nukuk mauqi' nahwunya memang maf'ulun bih lah, tapi orang tak panggil maf'ulun bih lafzul jalalah tu. Lafzul jalalah maf'ulun bih tak apa, tapi Allah maf'ulun bih tu tak boleh. Lafzul jalalah tak apa sebab dia kena pada lafaz. Lafzul jalalah tu maf'ulun bih tak apa, tapi Allah itu tak boleh kata. Kadang-kadang dia istilahkan sebagai mansubun ala ta'zim. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Alif lam mim Allahu. Tu tak apa tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa lagi? Dia panggil di situ alif lam mim Allah. Itu istilah itu dalam sebab dalam bacaan tu. Kenapa mim Allah tu? Jadi contoh tadi lah, ra'aitullaha fil manam, maka ketika itu kita lafzul jalalah maf'ulun bih tak apa sebab dia lafaz. Tapi kalau Allah maf'ulun bih, itu tidak sesuai, tidak beradab, tak beradab. Dipanggil kadang ulama sebut mansub ala ta'zim. Mansub atas dasar nak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Habis. Kemudian dia tanya pula. Kalau laisa kamithlihi syai'un tu, kamithlihi. Kenapa hak zaidah kaf bukan mithil? Wa innama hukima biziyadatiha, hanya senya dihukumkan dengan penambahan kaf itu. Kaf tu kita kata zaidah. Duna mithlin, tapi tidak misil. Kenapa? Di annaha harfun, kerana kaf tu haraf. Wal hurufu kathiran ma tuzadu. Dah huruf ni banyak kerap kali ditambah. Haraf zaidah ni banyak. Nampak tak? Banyak ditambah. Bi khilafil asma', lain dengan asma'. Mithil ni asma' isim. Okey, itu jawapan pertama. Wa minha, dan di antaranya annal mithla, bahawa kalimah al-mithlu yutlaqu ala dhati, diitlaq atas zat, wa ala sifati, dan diitlaq atas sifat. Jadi lafaz misil ini diitlaq atas zat yang serupa, dan sifat serupa. Wa yambaghi ayakuna musta'malan fil ayati, dan sayugialah digunakan pada ayat ni bil maknayaini, dengan kedua-dua makna, ma'an, kedua-dua makna sekaligus. Macam boleh tak guna dua makna? Boleh. Imma ala sabilil ishtirak, sama ada atas dasar ishtirak. Maka misil itu lafaz mushtarak, yutlaqu ala dhat wa yutlaqu ala sifat. Lafaz mushtarak. Bina'an ala jawaz isti'mal mushtaraki. Ni dibina atas pandangan yang mengharuskan menggunakan lafaz mushtarak fi maknayaihi, pada kedua-dua maknanya. Nampak tak? Satu lafaz guna pada dua-dua makna. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala, yusalluna situ, as-salah di situ makna mushtarak antara salah binisbati ila Allah, salah binisbati ila al-malaikah. Okey. Au ala sabilil haqiqah wal majaz, ataupun kita boleh kata penggunaan misil merujuk kepada zat dan sifat dibina atas jalan sabilil haqiqati wal majaz,
atas makna hakikat dan makna majaz binaan ala jawazil jam'i. Dibina di atas harus menghimpunkan antara keduanya. Harus himpun antara makna majaz dan makna hakikat pada penggunaan. Li'anna al-musannifa, kerana musannif idda'al umuma, kerana musannif mendakwa berlaku keumuman fi nafyil mumatsalah, pada penafian mumatsalah. Wastadalla alaihi bil ayah, maka membuat dalil di atasnya dengan ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un. Jadi di situ, bila di situ menggunakan kedua-dua ka dan mithil ialah umum pada penafian, sama ada menafikan pada zat dan juga pada sifat serta pada af'al sekaligus. Okey. Tengok sini. Katanya pula, la yuqalu. Bila faham gitu, maka tidak boleh dikatakan atas jalan i'tirad. Gitu, maka begitu tak boleh kita katalah al-istidlalu alaihi biha, membuat dalil di atas umum nafi, alaihi ala umumi nafi itu, biha dengan ayat tadi, bil ayah, istidlal tu ghairu zahirin, tidak zahir bin nisbati lil af'al, nisbah pada perbuatan. Li'adami syumulil mithli, kerana dia tidak merangkumi dalam kalimah mithil baginya. Bagi af'al tak ada. Li'adami syumulil mithli laha ay lil af'al. Laha lil af'al. Mithil tidak merangkumi dalam itu af'al. Dia merangkumi zat dan juga sifat. Jadi kita nak musannif menjadikan dia dalil kepada umum nafi, tak kenalah, sebab masuk dua je. Masuk misil dengan makna zat, misil dengan makna sifat saja. Adapun dengan makna perbuatan tak zahir. Dia kata la yuqal ala hadha ta'wil, atas ta'wilan ini. La yuqal. Kenapa tak boleh kata gitu? Lianna naqulu, kerana kita berkata inna min jumlatis sifati, kerana daripada himpunan sifat, daripada himpunan sifat-sifat itu, inna min jumlatis sifati sifatil fi'li. Sifati jadi isi anna muakhar. Ni maksud ni. Inna, isi inna muakhar. Inna min jumlatis sifati sifatil fi'li. Sesungguhnya daripada himpunan sifat itu ialah sifat fi'il. Apa tak masuk situ? Masuklah dalam sifat. Nampak tak? Sebab sifat fi'il. Sifat fi'il. Mana ni salah buka ni? Okey. Li'annaha, kerana apa? Kerana sifat fi'il ni, li'annaha, kerana sifat fi'il ni indal asyairati, di sisi asyairah, kama marra, sebagaimana telah lalu, ta'alluqat. Li'annaha indal asyairah ta'alluqatul qudrati, dia itu ta'alluq kudrat at-tanjiziyah, kudrat Allah Ta'ala, kudrat yang tanjizi, tanjizi hadis. Maka begitu dia termasuk dalam sifat juga. Kal khalqi, seperti mencipta, war razqi, memberi rezeki. Jadi masuk jugalah situ. Okey. Wa innama nassa alaihi syarih, hanya saja menaskan, yakni menyebut secara jelas fi'il itu, alaiha, di atas fi'il itu, oleh syarih, fi qawlihi wa af'aluhu laisat ka af'alil makhluqat ila akhirih. Musannif sebut jelas pula tu, walaupun masuklah fi'il itu dalam sifat dah, kerana perbuatan Tuhan tu sebenarnya masuk dalam sifat Tuhan dari segi sifat kudrat, dia takluk tanjizi hadis. Tapi kenapa musannif zahir sebut secara nas juga? Dia kata mubalaghatan tak ni tak? Dia tak jelas sini. Mubalaghatan. Musannif sebut juga wa inna ma nassa, illah kepada tansis itu, mubalaghatan fi nafil mumatsalah, kerana nak bersungguh-sungguh pada menafikan penyerupaan. Sebab tu dia sebut juga wa li khatari hadzal ilmi fala yaktafi bil lazimi wala yaktafi bil manzum anil lazim. Nampak tak? Tak cukup dengan bab akidah ni benda bahaya, tak memada
La yaktafi bil malzum anil lazim. Tak memada dengan malzum tu daripada lazim. Kena sebut. Lepas tu dia sebut juga af'al. Dia asingkan. Wa minha, dan di antaranya. Mana? Hak ni jawapan kepada laisa kamithlihi. Balik semula. Jadi ada dua. Dah tadi huraian kan? Ni yang ketiga. Kenapa ada kaf? Lepas tu ada mithil pula. Wa minha annahu min babil kinayah. Itu termasuk daripada bab kinayah. Bab sindiran cakap kinayah. Kenapa? Idh yalzamu min nafyi mithlil mithli. Yalzamu min nafyil mithli. Nafyu jadi fa'il bagi yalzamu. Yalzamu nafyul mithli, lazim daripada menafikan seperti seumpama Tuhan tu, maka lazim daripada tu menafikan juga yang seumpama Tuhan. Seperti yang seumpama Tuhan. Kita nafikan mithlul misli tu, bila nafi mithlul misli, maka lazim daripada itu menafikan misil atas jalan kinayah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala mawjudun, kerana Tuhan mawjud. Falau thabata lahu mithlun, kalau sabit bagi Tuhan ada mithil, ada yang serupa, lakana ta'ala mithlan lidzalikal mithli, maka Tuhan itu ialah serupa bagi yang serupa dengannya tadi. Kalau Tuhan tu ada hak serupa, Tuhan ada hak serupa dengannya, misil. Tak. Kalau Tuhan ada hak serupa, maka hak ni serupa hak ni. Kata misil kan. Maka fayasduku, maka betul lah kita kata tu, fayasduku alaihi annahu mithlu mithlin, dia itu serupa dengan serupa. Tak, kalau hak ni mana ni? Hak ni mislu. Hak ni mislu. Jadi hak ni kalau kita kata Tuhan ada yang serupa baginya, maka fayasduku alaihi annahu mithlu mithlin, maka kita boleh katalah Tuhan ni misil kepada misil dia. Mithlu mithlin, sama lah. Dah sebab Tuhan sama dengan misil dia kan. Misil dia sama dengan Tuhan kot lah. Maka kalau misil dia misil dia, kita panggil misil. Tuhan ni panggil misil kepada misil lah. Faham tak? Maka waqad nafatil ayatu mithlal mithli, maka telah menafikan ayat itu akan misil bagi misil yang seperti seumpama Tuhan. Nampak tak? Misil bagi misil. Maka fayalzamu nafyuhu ta'ala, bila menafikan ni gini. Bukan huraian ni, ikut huraian ni. Maka bila ayat Quran kata menafikan misil, menafikan misil pada misil, maka yalzamu, lazim daripadanya menafikan Tuhan. Bila kata menafikan misi-misi, tak nafi diri Tuhan. Tulisan bolok. Macam lepak pula lagi. Auzubillah misalnya. Lukis tak nampak benda. Kan ni kata misil bagi Tuhan kan. Ni misi bagi Tuhan. Dah? Bila hak ni misi bagi Tuhan, tidakkah Tuhan misi bagi dia? Tuhan pun misi bagi dia. Jadi kalau menafikan misil bagi misil, takkah kita menafikan Tuhan? Bila menafikan Tuhan, jadi batil lah. Tak betul lah. Itu sebab Tuhan tu wajib ada. Li'anna Allah Ta'ala mawjud. Okay, wa huwa batilu. Maka itu batil. Sesat, salah. Li'anna qad faradna. Kerana kita telah fardukan, telah andaikan, telah hukumkan wujudahu ta'ala, bahawa Tuhan tu ada. Bila begitu tentulah tak ada hak misi hak ni, tak ada hak misi tu. Diri Tuhan tu ada lah. Okay. Habis. Boleh faham ni rasanya kalau buat lukis gini mungkin jelas sikit kot. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya. Boleh tanya dalam FB tu. Kalau sempat anak baca, anak akan bacalah. Kalau tidak dia sebab dia lambat sikit FB ni. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa'lam, ketahui oleh kamu, anna syai'a, masuk kepada perbincangan kalimah laisa kamithlihi syai'un.
Bincang pasal syai' pula. Wa'alam anna syai'a yutlaqu alaihi. Bahawa lafaz syai' ini boleh diitlaqkan atas Tuhan. Boleh kita kata Tuhan tu syai'. Boleh kita kata Tuhan tu syai'. Wa indana anna syai'a huwal mawjudu as-sabitu fi kharijil wujudi, kan? Jadi Tuhan tu boleh kita kata syai'. Kenapa boleh? Ni adalah orang kata boleh. Ni khilaf agak ni. Dalam Jawharah dia sebut, dia ada khilaf lah ni. Masalah bolehkah kita panggil Tuhan tu syai'? Jadi kaum muktamad kata boleh. Sebab apa? Li'annahu samma nafsahu. Kerana Allah Ta'ala sendiri yang menamakan dirinya syai'an. Tuhan sendiri kan nama diri syai'. Tuhan sendiri menamakan syai'. Nampak tak? Allah Ta'ala sendiri. Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan kulillah. Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan kulillah. Kul ayyu syai'in. Katakanlah. Ayyu syai'in. Apakah sesuatu yang lebih besar? Katakanlah Allah. Maka di situ dia telah Allah Ta'ala menamakan dirinya sebagai syai'. Allah Ta'ala namakan sebagai syai'. Nampak? Kata dia. Kemudian. Qala sahibu bad'il amali. Bad'il amali ni kita matan akidah jalanan mazhab Maturidiyah. Jalanan mazhab Al-Maturidiyah. Okay. Qala sahibu bad'il amali. Berkata pengarang kitab Bad'u al-Amali. Bad'u al-Amali ialah kalau kita Asy'ariyah ni Jawharah Tauhid tak? Kalau mazhab Maturidi ialah Bad'ul Amali. Nama pengarang ni boleh cari tu. Tak silap Syekh Ali bin Uthman. Syekh Ali bin Uthman. Bad'u al-Amali. Okey. Kata dia Al-Hanafi, di mazhab Hanafi ni. Mazhab Hanafi. Apa kata dia? Bad'ul Amali. Kata musannif rahimahullah, pengarang kepada Ali bin Uthman Al-Fighrani Al-Hanafi. Dia wafat pada tahun 575 Hijrah. Dia ada lebih kurang 66 bait kat sini. Okay. Tasammallah syai'an lakal tusammallah syai'an lakal asya'i khilafan liman tusammallah syai'an tasammallah syai'an lakal asya'i. Mana matan dia kena tengok ni. Nak cari kita ni. Matan Bad'ul al-Amali. Matan Bad'ul al-Amali. Yang mensyarahkannya antara syarah Bad'ul Amali ni Mulla Ali Qari. Mulla Ali Qari. Dia yang mensyarahkan. Antara yang mensyarahkan kepada kitab Bad'ul Amali. Mana di sini? Katanya, sekejap kita cari kat sini. La kal asya'i. La kal asya'i. Nusammillah. Sana dalam, dekat sini. Nusammillaha syai'an la kal asya'. La kal. Nusammillaha syai'an la kal asya'. Wadhatan an jihati sitti khali. Nusammillah syai'an. Sini tasamma kan. Dalam hak nuskah nak tengok ni nusammi.
Ni tengok balik nuskhah Badil Amali boleh cari di internet tu. Nusammillaha syai'an la kal asya, tanpa sini kat anan ni tanpa hazah bil alifil qasri. Nusammillaha syai'an la kal asya. Wa dhatan an tusamma. Tusamma kalau gitu tak jadi. Tasamma bernama. Tasammallah syai'an. Dalam hak ana ni kena tengok kepada nuskah Badul Amali sebab dia nukil situ ni. Hak dalam ana nusammillaha syai'an lakal asya. Nusammillaha syai'an lakal asya wa dhatan an jihati siti khali. Jadi kalau tusamma tak jadi sebab ia kena muannas. Tasamma, tafa'ala, tasamma, bernama Tuhan, tasammallah syai'an lakal asya, mungkin boleh. Tak tabak di KI nusammi ya. Nusammillaha syai'an, kita namakan Tuhan itu syai'an. Lakal asya, tapi bukan seperti al asya, iaitu perkara-perkara lain. Tuhan kita boleh namakan syai', lakal asya, tapi bukan sama dengan benda-benda lain. Khilafan, okey itu je. Itu syatrul awal je. Syatrul thani wa dhatan an jihati sitti khali. Dan maha suci Tuhan daripada arwah yang 6. Okey. Jadi dalam nazam akidah ni sebandinglah dengan Jauharah Tauhid, Jauharah Asy'ariyah. Badul Amali ni Maturidiyah. Okey. Khilafan liman balagha fi tanzihi ani minal qudama'ah. Jadi pandangan yang muktamadnya boleh kita panggil Tuhan syai'. Menyalahi bagi orang balagha fi tanzih, yang mubalaghah, berlebih-lebih daripada menyucikan Tuhan. Dia kata tak boleh kita panggil Tuhan syai' ni. Syai' ni makhluk dia kata. Nampak? Minal qudama', daripada ulama-ulama yang dahulu. Okey. Famtuni'a liman balagha, famtana'a lah. Famtana'a, maka dia menghalang, famtana'a min itlaqihi, dia menghalang daripada mengitlaqkannya alaihi ta'ala. Bal mana'a, bahkan menghalang dia. Ni sini ni macam nak kata kau orang ni. Nak kata kau orang tu bukan nak ngutuk, dia nak mengisyaratkan kepada siapa. Cuma kita kena rujuk balik siapa ni. Macam pernah baca dulu hak kata gini ni. Man di sini siapa ni? Jadi Syekh Syarqawi molek lagi ni, makna tak perlu sebut lah dah. Kadang-kadang mungkin tak perlu sebut untuk menjaga aib dia, atau benda itu supaya tidaklah tak penting pun sebut nama, yang naknya bahawa pandangan tu tak betul. Dia tauriah, dia sindir, kata orang yang melampau-lampau pada tanzih di kalangan ulama-ulama terdahulu, yang menghalang daripada itlaq, maka dia halang daripada itlaq syai' pada Tuhan. Bal mana'a itlaqal alam, bahkan dia menghalang itlaq al-alimi. Alim pun tak boleh kata. Al-qadiri, qadir pun tak boleh kata. Wa ghairihi ma, dan selain pada keduanya. Alaihi, di atas Tuhan tak boleh juga. Za'man minhu, kerana dia sangka. Za'man minhu, kerana dia menyangka daripadanya. Annahu yujibu, bahawa dia mewajibkan. Yujibu isbatan mumathalah, mewajibkan bahawa mengisbatkan mumathalah, ada penyerupaan. Alim. Dah manusia alim kan? Qadir. Manusia qadir kan? Tak boleh kata. Kena ambil ayat Quran betul. Nah, al-alim tak apa. Al-alim tak boleh. Al-qadir tak apa. Al-qadir tak boleh. Sebab kita qadir. Kita yang ada sifat kudrat, kita qadir. Kita yang ada sifat ilmu, kita alim. Jadi, mumasalah pula. Sampai gitu semua dia kata. Za'man minhu annahu yujibu isbatan mumasalah. Dia sangka bahawa itu mengisbatkan mumasalah. Tapi walaisa kadzalik, tapi tak begitu sebenarnya. Tak betul tu. Kenapa? Li'annal mumathalata, kerana mumathalah itu, penyerupaan itu, innama talzamu, menjadi lazim dia, law kanatil ma'ani
Mushtarikatan ma'anil mushtarikah, jika makna-makna sifat-sifat yang bersekutu tu, yang bersama itu, bainahu ta'ala wa baina ghairihi, antara Tuhan dan hak lain itu, fihima, pada keduanya, ala sawa, kalau sama, tu baru jadi masalah. Kalau ada ilmu, makhluk ada ilmu, Tuhan ada ilmu, kalau sama pada sifat itu baru masalah. Sama ke mana? Sama dari segi makna hakikat lah. Ilmu kita yang ilmu Tuhan. Tak. Ilmu kita ilmu Tuhan. Kudrat kita kudrat Tuhan. Adakah lazim masalah? Tak lazim masalah. Mumasalah lazim itu talzamu law kanatil ma'anil mushtarikah, kalau makna yang bersekutu itu antara Tuhan dan antara selain Allah pada keduanya itu sama. Tu baru boleh kata mumasalah. Kalau sekadar nama, tak panggil mumasalah. Hakikat berbeza. Dia panggil mushtarak lafzi. Ilmu kita ada ilmu, Tuhan ada ilmu. Ilmu kita, ilmu Tuhan. Mushtarak lafzi. Nafah je sama tapi makna berbeza, hakikat berbeza. Tak, macam sifat samak kita, sifat samak Tuhan. Sifat samak kita ada sifat samak, kita ada sifat basar. Tuhan ada basar, ada. Dah sama, tak sama. Mushtarak lafzi ni hakikat berbeza. Mushtarak lafzi. Macam contoh ain lah, lafaz ain. Ain mushtarak lafzi kan antara apa? Ain antara ain dengan maksud apa? Dengan maksud naqdun, duit. Ain dengan maksud jarihah, mata. Ain dengan maksud apa? Ain dengan maksud jasuh. Makna lain tu kan? Walaupun lafaz ain, tu panggil mushtarak lafzi. Okey, boleh? Okey. Ma'a wal hal annahu la tasawi baina syai'an, tidak ada perserupaan antara dua perkara tu, tak ada sama. Nampak? Tak ada sama antara sifat Tuhan dan juga sifat makhluk. Baina syai'aini la tasawi, tidak ada penyerupaan baina syai'iyatihi ta'ala. Ada. Baina syai'iyatihi, antara syai'iyatihi. Apa tu? Syai'iyatihi. Macam mana tu? Antara syai'iyatihi, antara syai' Tuhan wa syai'iyati ghairihi, dan syai' hak lain. Tak sama syai' Tuhan dengan syai' hak lain, tak sama. Tuhan tu sesuatu, hak lain hak lain sesuatu juga hak lain sesuatu, tapi sesuatu Tuhan, sesuatu hak lain tak sama. Nampak? Jadi sesuatu Allah Ta'ala syai', ay kaunuhu ta'ala syai'an wa kaunu ghairihi ta'ala syai'an, lain. Tuhan tu syai' dengan hak makhluk tu syai' lain. La tasawiya, tidak ada penyerupaan. Tasawiyah lah ni. La tasawiya baina syai'iyatihi ta'ala wa syai'iyati ghairihi. Wala baina ilmihi, dan tidak sama antara ilmu Tuhan wa ilmi ghairihi, dan ilmu selain Tuhan. Wa kadha jami'us sifati, dan demikian juga segala sifat-sifat. Wa ashna'u, dan yang lebih, ashna' ni makna jahat. Jahat, yang lebih teruk. Wa ashna'u min dhalik, yang lebih teruk daripada demikian itu. Ni mubtada, khabar dia imtina, fa'il. Khabar bagi ashna'. Ashna'u mubtada. Ashna'u min dhalik, lebih teruk daripada demikian itu, imtina'ul mulhidah. Mulhidati, menghalangnya oleh golongan mulhidah ni. Kat sana mulhidah ke malahidah? Tengoklah malahidah jamak orang-orang yang apa nama ni? Yang etis lah, yang mulhid, yang sesat. Okey. Lebih teruk daripada demikian itu, imtina'ul mulhidati, menghalangnya golongan mulhidah ni, golongan orang sesat ni, min itlaqi ismil mawjud, daripada mengitlaqkan ismil mawjud, nama mawjud, alaihi ta'ala, atas Tuhan. Ingat, mulhidah di sini pada penggunaan bila sebut
al-ilhad ataupun malahidah. Dia ada kadang-kadang dengan maksud etis. Kadang-kadang dengan maksud etis. Tapi di sini dengan maksud alladhi yulhiduna anil aqidati sahih. Alladhi yulhiduna anil iman. Orang yang menyeleweng daripada keimanan dan akidah. Yakni mazhab-mazhab sesat. Mazhab-mazhab sesat. Ada nuskhah malahidah ke? Ya. Jadi di sini mulhidah di sini ialah golongan-golongan sesat. Golongan-golongan yang sesat, yang mana mereka ni menghalang menyebut nama al-mawjud alaihi ta'ala. Tak boleh panggil Tuhan tu mawjud. Nampak tak? Tu panggil mulhidah. Bukan tak cari Tuhan ni. Tu ilhad dengan maksud etis. Mulhidah juga, terutamanya pada apa ni, kitab-kitab lama, dia merujuk kepada golongan yang sesat. Ni ahli ahwa, ahli apa ni, batiniyah, golongan-golongan batiniyah, golongan-golongan yang sesat ni. Dia kata tak boleh panggil Tuhan maujud. Tuhan tak boleh panggil maujud. Sebab apa? Sebab kita maujud. Tuhan pun maujud, mana boleh? Lagi pula, ni juga ni ada di kalangan Melayu kita. Maujud itu isim maf'ul, dia kata. Maujud isim maf'ul. Makna Tuhan itu yang diadakan, ambil tak. Itulah kata bila tak pandai bahasa Arab ni, macam-macam tu keluar. Maujud dia kata isim maf'ul. Sebab apa? Maujudun maf'ulun. Dia faham maujud tu dengan makna yang diadakan. Dah nak panggil Tuhan dia. Panggil wajib. Wajib lah yang mendapati. Dah kena panggil apa? Kena panggil wujud je. Ada kata gitu. Tak, sebenarnya maujud boleh panggil je. Maujud tu bukan isim maf'ul dengan maksud yang didapati. Tapi dia tu kepada, kalau fa'il dia, fa'il wujida tu dengan maksud ada. Wujida. Wujida al-ma'. Ada air. Maka maujud. Bila wujida mabni lil majhul. Lima lam yusamma fa'iluhu. Maka kita datangkan isim dia, bentuk isim maf'ul lah. Tapi maujud dengan makna yang ada. Bukan dengan maksud yang diadakan ataupun yang dijumpai. Jadi bukan. Tu dalam bahasa Arab. Kalau orang maklum bahasa Arab, yang orang dan apa ni, reti bahasa Arab, tak timbul lah iskal tu. Dah orang ni kadang reti kan, tapi reti sebahagian. Sebab itu ansaful ulama ni, yang ilmu ni ambil separuh-separuh ni akan jadi mudarat kalau kita tak ambil penuh ataupun tak ambil dengan kadar yang cukup. Dia belajar sikit-sikit isim fa'il, isim fa'il, isim maf'ul, dia kata tak boleh kata Tuhan maujud pula. Lama ni orang sebut maujud ada masalah, tiba-tiba tak boleh sebut maujud. Nasallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi dia kata golongan mulhidah ni kata menghalang menyebut nama al-maujud alaihi ta'ala, atas Tuhan. Okey. Tak betul lah tu. Wa amma imtina' itlaqil mahiyah, adapun terhalangnya menyebut mahiyah. Boleh tak kita panggil mahiyah, Tuhan tu mahiyah, mahiyatullah? Boleh tak? Adapun dihalang menyebut nama mahiyatu alaihi ta'ala, fa madhhabu kathirin minal mutakallimi. Itu mazhab kebanyakan ulama ahli kalam. Memang Tuhan kita tak boleh kata mahiyah Tuhan. Zat Tuhan apa? Mahiyah tak boleh kata. Mahiyah tak boleh kata. Kenapa? Liqtidaiha ay liqtidai al-mahiyah memberi faham. Mahiyah itu iqtida, memberi faham. Mahiyah itu al-mujanasah, ada mujanasah. Mujanasah ni ada jenis. Sebab mahiyatu syai' ini dia masuk dalam apa? Dalam jinsun, nau'un. Lepas tu ada dalam apa ni? Dalam pembahagian mantik kan, ada mujanasah, jinsun akbar, jinsun asghar. Jadi bila sebut mahiyah tu, itu faham seakan benda tu ada mujanasah, ada yang berjenis yang serupa.
Padahal Allah Ta'ala tak boleh. Walidha qala Abu Mansur al-Maturidi. Dari kerana itulah. Jadi di sisi ni tak boleh kata mahiyatullah. Mahiyatullah tak boleh kata. Zatullah tak apa. Walidha qala Abu Mansur al-Maturidi, berkata Abu Mansur Maturidi, Lau su'ilna sa'ilun. Kalau bukan su'ilna pula. Lau sa'alana sa'ilun. Ada fa'il tu kan? Ada fa'il, baca mabni lil ma'lum je. Lau sa'alana sa'ilun. Kalau bertanya akan kita oleh seorang yang bertanya. Kalau ada orang tanya kita. Anillahi ta'ala, tentang Tuhan. Ma huwa? Kalau orang tanya kita, Tuhan itu ma huwa? Apa dia? Kulna. Kita jawab gini. In aratta masmuhu. Kalau mu maksudkan ma huwa itu masmuhu. Fahuwallahu rahmanur rahim. Maka Allah Ta'ala itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ai masalah, contohnya lah. Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahim, Ar-Ra'uh ikutlah. Wa kadha yuqalu fima ba'du. Demikianlah juga dikatakan pada barang selepas pada itu. Sama lah. Wa in aratta, tapi kalau kamu nak, aratta ma sifatuhu. Apa sifat Tuhan? Kalau maksud kamu ma huwa itu apa sifat Tuhan? Maka jawab apa? Tuhan tu fasami'un basirun. Tuhan tu maha mendengar, maha melihat dan lain lagi. Wa in aratta ma fi'luhu. Kalau mu maksudkan apa perbuatan Tuhan? Fa khalqu makhluqati. Maka perbuatan Tuhan ialah mencipta makhluk. Wa wad'u kulli syai'in mawdi'ahu. Dan meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya. Adil Tuhan. Itu kalau mu nak perbuatan Tuhan. Wa in aratta mahiyatuhu. Kalau mu maksudkan apa mahiyah Tuhan, fahuwa muta'alin anil mithali, maka dia itu maha tinggi, maha suci daripada penyerupaan, wal jinsi, dan jenis. Tu jawapan dia. Maknanya tak boleh nak kata mahiyah tu maha suci daripada kita nak serupakan dan nak mengatakan Tuhan tu ada jenis. Okey. Qala fi syarhil maqasidi. Berkata dalam syarah maqasid. Syarah maqasid ni bagi Imam Taftazani. Syarah maqasid. Maqasid bagi Imam At-Taftazani. Apa ni? Imam Taftazani. Imam Taftazani. Syarah Maqasid ni kitab besar ni, antara kitab kita kata rujukan kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peringkat tinggi lah ni. Peringkat tinggi ni. Ni masuk dalam ilmu kalam sungguh ni. Ilmu kalam dan falsafah dah ni. Syarah Maqasid bagi Imam Taftazani dan juga Mawaqif bagi Imam Iji. Okey, qala fil maqasidi. Maruya, apa yang diriwayatkan, anna Aba Hanifata, bahawa Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, kana yaqulu, adalah dia berkata, innallaha ta'ala mahiyatun laisa ya'lamuha illahu. Ada orang nisbah pada Ibnu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dia kata Allah Ta'ala ialah mahiyah yang tidak mengetahui kecuali dia. Tuhan itu ada mahiyah yang tidak diketahui mahiyah itu kecuali dia. Itu falaisa bisahihin. Itu tidak sah nisbah pada Imam Abu Hanifah. Kenapa? Idlam yujad, tidak didapati fi kutubihi, dalam kitab dia tak ada. Walam yunqal, dan tidak dinukilkan an ashabihi, ashab Imam Abu Hanifah, pengikut anak murid rapat, tak ada nukil. An ashabihi al-arifina, yang arif bimadhhabihi, dengan mazhabnya. Okey. Okey. Habis itu. Panjang ni. Dah habis panjang ni. Walamma kana man yumathiluka faqad
mathalaka faqad mathalathu. لأن المماثلة مفاعلة من الجانبين صح الاستدلال. ولما كان من يماثلك. Butir situlah nampak panjang saya ni. Cukup sekadar itulah untuk malam ini. Dengan asal dia kata yang daripada Imam Abu Hanifah itu tidak sah kerana tidak diriwayatkan oleh dalam kitab-kitabnya dan juga murid-muridnya tak riwayatkannya. Ada fiqhul akbar, ada fiqhul awsat. Tapi waktu ada dalam nuskhah Syekh Zahid Kausari saya dia ada ni. Tapi waktu tu banyak juga makna apa nama ni menceritakan tentang akidah Imam Abu Hanifah. Biasa kadang dinukil ada fiqhul awsat masa tu lah. Fiqhul akbar yang biasa tu lah. Ada lagi kitab dia akidah lain yang dalam tahqiq dan seumpamanya yang apa nama ni menceritakan tentang akidah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Okey. Jadi sekadar tu malam ni kita berhenti situ pun tak apalah sebab ni masuk perbincangan lain. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.